Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Menyambung pelajaran kita pada minggu lepas, masih di dalam tajuk yang ke-8. Hayya bina na'uddal arqama min sittuna ila sab'una. Jom kita mengira nombor dari 60 hingga 70. Sittuna 60. Wahidun wa sittuna 61. Isnani wa sittuna 62. Salasatun wa sittuna 63. Arba'atun wa sittuna 64. Khamsatun wa sittuna 65. Sittatun wa sittuna 66. Sab'atun wa sittuna 67. Samaniyatun wa sittuna 68. Tis'atun wa sittuna 69. Sab'una 70. Seterusnya kita lihat aktiviti. An-nasyatat bermaksud aktiviti. Yazkuru tilmizu jami'a afradil usrah. Menyebut pelajar tentang semua ahli keluarga. Takallam thumma mathil. Sebut, kemudian berikan contoh. Hadza abi wa huwa muallimun. Ini ayah saya dan dia seorang guru. Hadza ammi wa huwa tabibun. Ini pakcik saya dan dia seorang doktor. Hadhihi ammati wa hiya mumarridatun. Ini makcik saya dan dia seorang jururawat. Seterusnya murid-murid, mari kita mengambil pengajaran daripada pelajaran yang kita pelajari. Ta'ammal bermaksud renungkan atau fikir-fikirkan secara mendalam. Surah At-Taubah ayat 24 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri atau suami-suami kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semua itu menjadi perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, yakni azab siksaannya. Kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Allah memberi peringatan agar kita mencintai Allah lebih daripada segala-galanya yang ada di dunia ini, murid-murid. Murid-murid nak dengar satu cerita? Kisah ini adalah mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nabi Ibrahim telah diuji oleh Allah. Setelah sekian lama Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Sarah, baginda tidak mempunyai anak. Kemudian baginda berkahwin pula dengan Siti Hajar. Lalu Allah kurniakan seorang anak yang diberi nama Ismail. Ketika itu Nabi Ibrahim berumur 86 tahun. Sekitar umur Nabi Ismail 10 hingga 11 tahun, Allah telah memerintahkan Nabi Ibrahim melalui mimpi untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Perintah Allah ini telah dipersetujui oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Pengorbanan Nabi Ibrahim ini merupakan satu pengorbanan yang amat besar kerana Nabi Ibrahim telah menunggu lama untuk mempunyai seorang anak. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu." Lantas Nabi Ismail menjawab, "Hai bapa kesayanganku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri, lalu Nabi Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Turun ayat suci Al-Quran, Surah As-Saffat ayat 104 hingga 105. "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu." Terbuktilah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda taat keduanya kepada Allah. Lalu Allah menggantikan dengan seekor kambing putih yang bertanduk lagi gemuk. Murid-murid, memang menjadi hak Allah untuk menguji hamba yang dikehendakinya dengan bentuk ujian-ujian yang dipilihnya. Di sebalik ujian itu terdapat hikmah dan rahsia yang tidak terjangkau oleh fikiran manusia. Nabi Ismail yang dijadikan korban untuk menguji ketaatan Nabi Ibrahim diganti Allah dengan seekor kambing yang putih bersih tanpa cacat cela. Peristiwa penyembelihan kambing oleh Nabi Ibrahim ini telah menjadi dasar ibadah kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah yang kita lakukan pada hari ini, murid-murid. Nabi Ibrahim telah membuktikan bahawa cintanya kepada Allah adalah cinta yang utama, melebihi dari segala-galanya yang ada di dunia ini. Dan jika murid-murid nak tahu, Nabi Ibrahim adalah Nabi yang berada di kedudukan yang tinggi di dalam syurga selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, mari kita lihat apa yang perlu kita amalkan. Ikhtarim abaka wa ummaka. Hormati ayah kamu dan ibu kamu. Uda'ullah ta'ala li sa'adati usratik. Memohon Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membahagiakan keluarga kamu. Setakat ini dulu pelajaran kita. InsyaAllah bertemu lagi di lain waktu. Saya sudahi dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.